Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 12 November bersama saya, Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR memaklumkan akan mengadakan satu mesyuarat khas berkaitan urusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan bagi Negeri Sarawak ke-12 pada 24 November ini. Setiausahanya Dato' Ikmaruddin Ishak berkata, mesyuarat khas itu bermula pukul 9 pagi bertempat di Kuching, Sarawak. Dato' Ikmaruddin dalam satu kenyataan hari ini berkata, mesyuarat berkenaan akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Dato' Abdul Ghani Saleh. Antara agenda yang akan dibincangkan adalah tarikh writ pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya berkenaan. Tambahnya, satu sidang media akan diadakan sejurus selepas selesai mesyuarat bagi mengumumkan tarikh PRN Sarawak. Pada 4 November lalu, SPR menyatakan pihaknya mengambil maklum akan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah untuk menamatkan proklamasi darurat Sarawak pada 3 November 2021. Ketetapan itu dibuat setelah SPR menerima pemakluman rasmi daripada Ketua Menterinya, Datuk Patinggi Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Berita seterusnya, akibat panik, Imam pertama Surau Al-Hidayah Taman Bukit Kajang terlanggar imam kedua hingga menyebabkan mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Selangor, Superintendent Azman Syariat berkata, kejadian itu turut menyebabkan seorang lagi jemaah cedera parah. Azman berkata kejadian berlaku jam 6.30 pagi ketika kedua-dua mangsa berada di perkarangan surau itu selepas selesai menunaikan solat subuh. Beliau berkata mangsa yang meninggal dunia dikenali Hatim Arsyad 78 tahun, manakala seorang lagi jemaah iaitu Muhammad 76. Muhammad mengalami patah lutut kanan dan pergelangan kaki kiri, telah dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Siasatan mendapati kejadian berlaku selepas kereta yang dipandu imam pertama sedang mengundurkan kenderaannya di perkarangan surau sebelum terlanggar bahagian belakang kenderaan lain. Rempuhan itu telah menyebabkan dia panik dan kenderaan yang dipandunya hilang kawalan lalu merempuh kedua-dua mangsa. Azman berkata siasatan masih diteruskan dan kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beliau juga mengingatkan kepada orang ramai agar sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika memandu kenderaan masing-masing. Bagi pemandu yang sudah berusia, disarankan untuk membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan mereka masih boleh mengendalikan kenderaan dengan baik. Berita berikutnya. Jumlah penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU bagi pesakit COVID-19 di Terengganu kini di tahap membimbangkan iaitu di paras 84%. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Kasmani Embong berkata, angka itu disebabkan peningkatan jumlah pesakit COVID-19 kategori 5 sejak 2 minggu lepas. Ujar beliau pihaknya telah menjangkakan berlaku peningkatan kes apabila kebenaran rentas negeri dan peralihan Terengganu daripada fasa 3 ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Sebelum ini di Terengganu hanya mempunyai 25 buah katil ICU, namun susulan pandemik COVID-19, pihaknya telah menukar beberapa wad menjadi wad ICU dan menjadikan jumlah keseluruhan katil adalah sebanyak 33. Datuk Dr. Kasemani berkata ketika ini sebanyak 28 buah katil telah pun digunakan dan ia menimbulkan kerisauan di pihaknya. Katanya persediaan awal perlu dibuat sekiranya berlaku peningkatan luar jangka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan wad ICU hybrid di Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ hari ini. Tambah beliau, penyerahan wad ICU berkapasiti 10 katil yang akan mula digunakan minggu hadapan mampu membantu pihaknya menampung kemasukan pesakit COVID-19 di Terengganu. Ini sekaligus menjadikan kapasiti katil ICU itu meningkat kepada 43 buah.
Hanya vaksin keluaran Pfizer-BioNTech sahaja yang akan digunakan sebagai vaksin dos penggalak bagi program imunisasi di Sarawak. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS, Dr. Rosmawati Arifin menerusi satu kenyataan. Ujar beliau, vaksin keluaran Sinovac hanya akan digunakan sebagai dos penggalak dalam keadaan tertentu. Jelasnya, vaksin Sinovac hanya diberikan sekiranya penerima mempunyai kontra, penunjukan atau alahan kepada vaksin jenis Comirnaty keluaran Pfizer. Pemberian dos penggalak juga diberi dengan mengambil kira kategori keutamaan golongan berisiko dan jarak masa yang telah ditentukan berdasarkan jenis vaksin dos primer diterima sebelum ini. Tegas Dr. Rosmawati, setakat ini pemberian dos penggalak di seluruh Sarawak adalah mengikut polisi terkini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, di mana hanya vaksin jenis Pfizer dibenarkan sebagai dos penggalak kepada penerima dos primer Pfizer atau Sinovac. Polisi ini juga adalah sejajar dengan pekeliling serta arahan semasa berkenaan pelaksanaan pemberian dos penggalak dan dos ketiga daripada KKM. Katanya lagi, kenyataan ini dibuat bagi menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, Irene Mary Chang Oi Ling pada 10 November lalu yang mempersoalkan adanya vaksin penggalak jenis Sinovac diberikan kepada penduduk Sabah berbanding penggunaan vaksin jenis Pfizer di Sarawak. Kira-kira 40% penerima dos penggalak di Pulau Pinang tidak hadir janji temu yang ditetapkan. Demikian mengikut data Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang JKNPP, Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata, sehingga semalam Pulau Pinang merekodkan seramai 23,129 individu sudah menerima suntikan dos penggalak COVID-19. Kon Yeow dalam satu kenyataan hari ini berkata negeri itu akan menambah 26 fasiliti swasta baharu sebagai pusat pemberian dos penggalak tambahan. Ketika ini terdapat 47 buah fasiliti swasta yang menyediakan perkhidmatan berkenaan. Jelasnya, keputusan itu dibuat menerusi mesyuarat Jawatankuasa Khas Keselamatan Negeri JKKN Pulau Pinang bagi menangani wabak COVID-19 yang berlangsung hari ini. JKNPP juga katanya menerima dua permohonan untuk mewujudkan Healthcare Organisation HCO pusat pemberian suntikan dos penggalak di Dewan yang lebih besar dengan kapasiti melebihi 1,000 suntikan sehari. Pada masa sama, tumpuan turut diberikan kepada kes-kes suntikan dos kedua termasuk kes yang tercicir. Sebelum ini, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Dr. Norlela Arifin mendedahkan kadar vaksinasi dos penggalak di Pulau Pinang amat perlahan berbanding negeri-negeri lain. Pulau Pinang melaksanakan program pemberian dos penggalak pada 18 Oktober lalu. Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP menggesa kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan KKM dan pihak berkuasa tempatan PBT menggubal undang-undang baharu berkaitan isu kebersihan dan keselamatan kualiti makanan. Ia susulan lambakan pengusaha dan pengendali makanan yang beroperasi dalam keadaan kotor dan menjijikkan. Katanya sikap tidak bertanggungjawab itu ibarat bom masa kerana meletakkan keselamatan pengguna dalam keadaan penuh berisiko. Lebih daripada itu, ia bukan masalah baharu, bahkan berlarutan sejak berpuluh tahun dan terus berulang. Katanya situasi yang berlaku seolah-olah tiada penyelesaian walhal terdapat peraturan undang-undang dan penguatkuasaan. Masalah kotoran permis makanan ni bukanlah satu masalah yang baru. Sebenarnya KAP sejak tahun 2000 kita sudah mula membuat siasatan pemantauan terhadap benda ini. Siasatan kami dibuat di kedai-kedai makanan. Banyak kita dapati kedai-kedai makanan tu tidak mematuhi peraturan kebersihan makanan. Jadi benda ini bukan baru untuk kami, untuk KAP. Sejak 2000 kita sudah rujuk perkara ini kepada otoritas ya, badan-badan yang tertentu. Jadi kalau masalah ini masih lagi berlanjutan, ini bermakna sistem ataupun dia punya sistem enforcement, sistem penguatkuasaan itu mungkin harus dipertingkatkan lagi.
Katanya kerajaan perlu tegas berkaitan isu keselamatan kualiti makanan kerana ia boleh menyebabkan pengguna maut sekiranya keracunan yang dialami itu teruk. Sebagai langkah serius membendung tindak tanduk pengusaha premis degil dengan melakukan kesalahan berulang, Ganesan mengesyorkan undang-undang baharu yang lebih ketat digubal, ia termasuk membatalkan lesen. Namun katanya pandangan yang dibuat 10 tahun lalu tidak mendapat sebarang reaksi. Permis itu berulang kesalahan yang sama, jadi revoke the license. Membatalkan license adalah satu tindakan yang harus kita buat, dan juga CAP pun ada membuat cadangan kepada KKM. Lebih dari 10 tahun dah kita sudah bagi cadangan kepada KKM supaya kalau benda ini berulang, permis yang sama, they should revoke the license. Tindakan kompaun dan penutupan sementara selama 2 minggu yang dikuatkuasa ketika ini tidak memberi impak besar. Sebagai usaha membendung sikap dan mentaliti segelintir pengusaha makanan yang babil, CAP juga mengesyorkan aplikasi khusus diguna pakai bagi memudahkan pengguna di seluruh negara membuat aduan berhubung kebersihan di premis menjual makanan. Malaysia Gazette semalam melaporkan 2 kilang memproses kicap serta roti di daerah seberang Perai Utara diarahkan tutup susulan penentuan najis tikus serta tahap kebersihan memuaskan. Seterusnya, cubaan menyeludup ubat gigi tidak sah menggunakan kontena dari China berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Pengarah KPDN HEP Muhammad Zikrir Azan Abdullah berkata, serbuan bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Selangor dijalankan di Pelabuhan Utara Klang semalam. Dalam satu kenyataan, beliau berkata hasil pemeriksaan mendapati sebanyak 50 kotak mengandungi 72 ubat gigi berada dalam kontena berkenaan. Jenama itu disyaki menyamai dengan suatu cap dagangan berdaftar atau sah dimiliki sebuah syarikat terkenal. Muhammad Zikri berkata siasatan turut mendapati kemungkinan berlaku kesilapan ejaan melibatkan cap dagangan asal tersebut. Susulan itu, kesemua ubat gigi yang tiba di pelabuhan berkenaan pada 2 November lalu dianggarkan bernilai RM35,000 disita untuk tindakan lanjut. Tambahnya, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 99-1 Akta Cap Dagangan 2019 iaitu pemelancongan cap dagang dengan niat untuk menipu atau memalsukannya. Jika sabit kesalahan, ia memperuntukkan denda maksimum RM1 juta atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kita ke berita luar negara. Wartawan Frontier Danny Fenster dijatuhkan hukuman penjara 11 tahun oleh Mahkamah Myanmar selepas didapati bersalah atas 3 pertuduhan yang dibuat ke atasnya oleh tentera negara itu. Keputusan perbicaraan yang dibuat secara tertutup diumumkan di luar penjara Insan yang terletak di pinggir Yangon pada hari ini. Al Jazeera melaporkan Fenster 37 tahun dijatuhkan hukuman paling keras kerana menghasut dan menghubungi pembangkang yang diisytihar haram oleh tentera. Dia yang juga warga Amerika Syarikat sebelum ini ditahan di lapangan terbang Yangon pada Mei lalu telah dituduh bekerja dengan Myanmar Now walaupun telah berhenti daripada portal itu pada Jun 2020. Ketika ditangkap, Fenster bertugas sebagai pengarang urusan Frontier di Myanmar, jawatan yang disandangnya sejak Julai tahun lalu. Dalam mereka kesalahan terhadapnya, junta dikatakan menafikan fakta termasuk rekod cukai yang menunjukkan dia bekerja di situ ketika tarikh ditahan. Mengulas perkembangan yang berlaku, Timbalan Pengarah Human Rights Watch bagi Asia Phil Robertson menyifatkan keputusan itu sebagai melampau. Hukuman berkenaan dijatuhkan selepas bekas diplomat Amerika Syarikat Bill Richardson berjumpa pemimpin junta General Min Aung Hlaing. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.